Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nairna Jaslia binti Muhammad Adam, nombor matrik 278382. Hari ini saya akan bincangkan tentang teori kesan orang ketiga untuk subjek media teori. Ada 4 perkara yang akan dibincangkan. Yang pertama, pengasas dan kisah di sebalik penciptaan teori. Yang kedua, perspektif yang terdapat dalam teori. Yang ketiga, idea utama dan prinsip teori. Dan yang keempat, hubungan konsep yang mengembangkan teori. Pengasas bagi teori kesan orang ketiga ialah W. Phillips Davison. Pada tahun 1983, Davison mentraktifkan kesan orang ketiga hipotesis sebagai kemungkinan bahawa individu yang ahli kelayak yang terdedah kepada komunikasi persuasif, sama ada komunikasi ini bertujuan untuk meyakinkan atau tidak, akan mengharapkan komunikasi itu memberi kesan yang lebih besar kepada orang lain daripada diri mereka sendiri. Teori tersebut terbentuk selepas terdapat satu fenomena yang menarik minatnya sekitar tahun 1949 hingga 1950. Fenomena yang dinyatakan ialah setelah dia mengetahui percubaan Jepun semasa Perang Dunia Kedua untuk menghalang Amerika Syarikat daripada pertempuran dengan menggunakan propaganda. Risalah tersebut menekankan bahawa orang Jepun tidak bertengkar dengan tentera berkulit hitam dan mereka harus menyerah kalah lalu meninggalkan tempat tersebut. Walaupun tiada petunjuk bahawa risalah tersebut memberi kesan terhadap para tentera, kejadian itu menyebabkan rombakan di antara para petugas dan unit tersebut dipanggil balik. Beberapa tahun kemudian, ketika Davison menemuramah wartawan Jerman Barat untuk menentukan pengaruh akhbar terhadap dasar luar, Davison meminta wartawan untuk mengenal pasti tahap pengaruh editorial mereka terhadap pembaca. Walaupun tiada bukti yang dapat ditemukan untuk menyokong tuntutan mereka, Davison menyatakan bahawa tanggapan umum adalah editorial tersebut tidak dapat mempengaruhi orang-orang seperti anda dan saya, tetapi pembaca yang lain lebih cenderung dipengaruhi olehnya. Seterusnya, apakah perspektif bagi teori kesan orang ketiga? Perspektif yang terdapat pada teori kesan orang ketiga dapat kita kaitkan dengan perspektif pasca positivis. Hal ini kerana bagi mereka yang mengamalkan fahaman teori pasca positivis akan mengkaji sesuatu fenomena itu menggunakan pendekatan sains, sebuah teori yang bersandarkan pemerhatian empirik yang dipandu oleh kaedah saintifik. Pengamal fahaman pasca positivis juga mengkaji sesuatu fenomena itu dengan cara perlu diperhati, dilihat, diuji serta diukur agar teori yang dikemukakan jelas. Fahaman pasca positivis juga menekankan kaedah meramal, menjelaskan serta mengawal sesuatu fenomena tersebut kerana ia dapat memberikan penjelasan secara objektif. Terdapat hubungan antara media yang digunakan masyarakat serta persepsi tentang kemampuan media mempengaruhi orang lain dan bukan diri mereka sendiri. Untuk mengukuhkan lagi teori, Davison menjalankan sedikit usaha kecil untuk menguji satu varian hipotesis kesan orang ketiga. Individu yang terdedah kepada komunikasi persuasif melalui media massa akan melihat komunikasi ini memberi kesan yang lebih besar terhadap orang lain berbanding pada diri sendiri. Semua ujian ini telah dijalankan dengan kumpulan kecil dalam keadaan tidak rasmi. Eksperimen keempat mengkaji potensi kesan tuduhan bahawa Ronald Reagan akan melaksanakan dasar luar hawkish di pejabat mendapati bahawa 2/3 responden mengatakan orang lain akan lebih terpengaruh daripada diri mereka sendiri. Kajian kecil ini adalah inti yang membentuk hipotesis Davison berkenaan teori kesan orang ketiga. Seterusnya, mari kita lihat apakah idea utama dan prinsip teori kesan orang ketiga. Persepsi seseorang itu terhadap komunikasi persuasif di media massa yang dianggap memberi kesan yang lebih besar kepada orang lain berbanding dirinya sendiri. Teori kesan orang ketiga berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk merasakan bahawa mesej media massa hanya mempunyai pengaruh minimum pada mereka tetapi pengaruh yang lebih besar terhadap orang lain seperti orang ketiga. Setiap individu bukan sahaja memandang tinggi kesan media kepada orang lain, tetapi mereka juga menyangkal kenyataan bahawa media massa memberi kesan kepada diri mereka sendiri. Ini tidak bermaksud bahawa media sebenarnya lebih berpengaruh terhadap orang lain berbanding diri sendiri atau bahkan media berpengaruh sama sekali. Perkara penting adalah perbezaan kesan media yang dirasakan atau dianggap oleh orang lain dan diri sendiri.
Kadang-kadang ianya digelar sebagai teori persepsi orang ketiga. Sekarang mari kita lihat dua perkara utama yang penting, iaitu yang pertama ialah komunikator persuasif dan yang kedua penilai komunikasi. Komunikator persuasif bermaksud pengirim atau orang pertama tidak terletak pada saya atau anda tetapi pada mereka. Manakala penilai komunikasi bermaksud penerima merupakan orang ketiga ataupun penerima yang amat menitik beratkan tentang sikap dan tingkah laku orang lain. Seterusnya ialah pemboleh ubah teori ataupun hubungan yang terdapat dalam teori kesan orang ketiga. Daripada media massa akan muncul kesan orang ketiga yang akan memecahkan kepada dua komponen, iaitu komponen persepsi dan juga tingkah laku. Persepsi ialah di mana media massa memberi kesan yang lebih besar kepada orang lain berbanding dengan kesan kepada diri sendiri. Contoh yang berlaku di Malaysia adalah yang kita katakan sebagai panic buying. Panic buying berlaku apabila media mengeluarkan satu kenyataan yang akan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan panic buying. Walau bagaimanapun, mereka akan menafikan bahawa mereka terpengaruh dengan media. Yang kedua ialah tingkah laku, iaitu perubahan yang terlihat dari segi tingkah laku dan perangai diri sendiri.